Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita akan bincang latih diri 2.1A. Homework yang saya bagi tu lah. Okay, nombor 1. Tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah faktor bagi nombor dalam tanda kurungan. Ya ataupun bukan kan? Sama ada ya adalah faktor atau bukan. Okay, kita tengok nombor 1A. 12. Lepas tu dalam kurungan ialah 40. Maksud dia, soalan dia tanya, adakah 12 ni faktor bagi 40. Jadi macam mana kita nak buat? Kita bahagi. Kita guna 40 kita bahagi dengan 12. Okey, dapat berapa? 40. Guna kalkulator. 40 bahagi 12 akan dapat nombor perpuluhan. Bila dapat nombor perpuluhan, ini bermaksud 12 bukan faktor 40. Okey. Untuk B, dia mesti dapat nombor bulat baru ia adalah faktor. Okey. Soalan B, 5 dengan 50. Macam biasa, ambil 50 bahagi 5. Jawapannya awak akan dapat 10 nombor bulat. Oleh itu, 5 adalah faktor bagi 50. Untuk C pula, 8 dengan 24. Apa dia? Adakah 8 faktor 24? Ambil 24 bahagi 8. Awak akan dapat 3. Jadi 8 adalah faktor bagi 24. Okey, untuk D, 6 dengan 90. Adakah 6 faktor bagi 90? Awak ambil 90 bahagi 6. Awak akan dapat 15. Jadi 6 adalah faktor bagi 90. Okey, untuk E, 3 dengan 45. Okey, adakah 3 faktor 45? 45 bahagi 3. Okey, 45 bahagi 3 dapat 15 juga. Jadi, 3 adalah faktor 45. Okey, untuk F, 14 dengan 56. 14, 56. Okey, ambil 56 bahagi dengan 14. Awak akan dapat 4. Jadi, 14 adalah faktor bagi 56. G, 15 dengan 60. 15 dengan 60. Ambil 60 bahagi 15. 60 bahagi 15 berapa? 4. Sifir kan? 4. Okey, 15 adalah faktor bagi 60. Dan akhir sekali H. H soalan dia bagi 18 dengan 98. Saya buat naik atas sikit. Okey, adakah 18 faktor bagi 98? Bahagi dulu tengok dapat berapa. Ambil kalkulator, 98 bahagi 18. Awak akan dapat nombor perpuluhan. Jadi, 18 bukan faktor 98. Okey? Okey, apa ni?
Okey. Habis nombor 1, kita tengok nombor 2 pula. Okey, nombor 2. Nombor 2. Senaraikan semua faktor bagi setiap nombor berikut. Senaraikan. Ini sifir. Awak kena ingat sifir. Nombor 2 A. Dia tanya 15. Senaraikan faktor 15. Guna sifir. 1 darab 15. 2 tak ada. 3 darab 5. Dapat 15. 4 tak ada. 5. Jadi bila lengkap, bila awak tengok ni kan. Dia lengkap. Daripada 1, 3, 4. Lepas tu patah balik 5 sampai naik balik 15 ni. Ini bermakna cukup lah. Cukup lengkap kita punya faktor. Faktor untuk bagi tulis 15 ialah 1, 3, 5 dan 15. Okey. Okey, untuk B pula. Dia bagi 32. 32, 1 darab 32. Ini mesti wajib. 1 dengan 32. Nombor dia sendiri. Okey. 2 pula. Nombor genap mesti ada 2. 2 darab 16. Okey. 3 tak boleh. 4. 4 darab 8. 5 tak boleh. 6 tak boleh. 7 tak boleh. 8 pula lah. Maksudnya dia cukup lengkap dah. 1, 2, 3 tak boleh. 4, 5 tak boleh. 6 tak boleh. 7 tak boleh. 8 balik. Dia patah balik 8. Maksud dia faktor dia dah lengkap. Jadi faktor bagi 32 ialah 1, 2, 4, 8, 16 dan 32. Okey. Seterusnya C. Untuk 40 pula. 40, 1 darab 40. Ini mesti ada 2. Sebab nombor genap 2. 2 darab 20. Lepas tu 3 tak ada. 4 pula darab 4 darab 10. Lagi 5. 5 darab 8. Okey, cukup. 6 tak ada, 7 tak ada, sampai 8. Jadi, bila dia dah lengkap macam ni kan. 1, 2, 4, 5, 6 tak ada, 7 tak ada, 8. Maksudnya dia dah patah balik 8 lah kan. 8 ni cukup lengkap dah faktor. Jadi, awak senaraikan sahaja faktor bagi 40 ialah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 dan 40. Okey. Untuk D 48. Okey. 1 darab 48. Okey, 2. 2 darab 24. Okey, saya buat naik sikit takut tak selui. Okey, 3 tak boleh. 4. 4 darab 12. 3 boleh tak? Tengok 3. 48 bahagi 3. Boleh. Padam dulu. Kita ambil 3 dulu. Kita ikut turutan. 3 darab 16. 4 darab 12. 8, 5, 6. 6 boleh tak? 48 bahagi 6. Boleh. 6 dengan 8. 6 darab 8. Okey, bila tengok cukup lengkap dah. Tengok ni. 1, 2, 3, 4, 5 tak ada. 6. Lepas tu 7 tak boleh. Terus 8 dah. Dia patah balik ke 8, 12, 16, 24 dengan 48. Jadi faktor dia lengkap dah. Faktor dia bagi 48 ialah
1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 dan 48. Itu adalah faktor bagi 48. Okey. Okey, kita padam dulu. Kita ambil E pula. Okey, E. Untuk E 51. Okey, bila kita tengok 51 ni, 51 ialah nombor perdana. Jadi nombor perdana dia tak ada nombor lain selain daripada 1 dengan nombor dia sendiri. Jadi faktor bagi nombor perdana apa-apa pun 1. 1 tu mesti ada. 1 dan nombor dia sendiri. 51. Okay, kalau katalah nombor 11. Faktor bagi 11 ialah 1 dan 11. Kalau nombor 17. 17 nombor perdana kan. Jadi faktor bagi 17 ialah 1 dan 17. Faktor bagi nombor perdana lagi apa? Nombor 29. 29 nombor perdana. Jadi faktor bagi 29 ialah 1 dan 29. Okey. Okey, untuk F 87. 87 bukan nombor perdana. Okey. Sebab 87 boleh bahagi dengan 3. Ambil. Kalau tak percaya ambil kalkulator. 87 bahagi 3. Dapat nombor 29. Jadi 3 darab 29. Okay, habis dah nombor dekat tu. Dia tak boleh dah. Jadi faktor bagi 87 ialah 1, 3, 29 dan 87 sahaja. Okey. Kalau awak tak puas hati, awak bahagi lagi. 87 bahagi 5, 87 bahagi 6, bahagi 87 bahagi 12. Ya, 87 bahagi 24 kita. Tu awak try lah. Berapa nombor pun memang awak takkan dapat nombor bulat selain daripada 4 nombor ni. Okey. Kemudian nombor 98 pula. Faktor bagi 98, sedangkan 1 darab 98 mesti ada 2. Sebab nombor genap, dia mesti ada 2. 2 darab 49. Okey. Bila awak tengok 49, awak mesti tengok 7. 7 darab berapa? 98. Jadi kalau nak tahu 98 bahagi 7 tengok. Awak akan dapat 4. 11. Okey. 8 tak boleh, 9 tak boleh, 10, 11, 12, 13, 14. Itu habis lah. Maksudnya faktor dia habis lah. Jadi awak senaraikan faktor 98 ialah 1, 2, 7, 14, 49 dan 98. Dan yang terakhir H ialah 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1 darab 1, 2, 4. Ini mesti wajib lah. Kemudian 2 darab 62. Kemudian 3. 3 darab berapa? Awak bahagi. Ambil 1, 2, 4 bahagi 3. 1, 2, 4 bahagi 3. Oh, dapat nombor perpuluhan. Okey, kemudian 1, 2, 4 bahagi 4. Oh, 31. Jadi nombor 3 tak boleh. Nombor 4 boleh. Bahagi dengan 4. 1, 2, 4 bahagi 4 dapat 31. Maksud dia 4 darab 31 dapat 1, 2, 4. Habis dah dekat tu. Awak cuba 5, 6, 7, 8, 9 memang takkan dapat ya. Awak dah dapat nombor puluhan. Yang ni je. Jadi faktor
bagi 124 ialah 1, 2, 4, 31, 62 dan 1, 2, 4. Okey. Setakat tu nombor 2 latihan diri 2.1a. Okey. Okey, kan saya janji kita nak bincang latih diri 2.1b. Okey, kita bincang latih diri 2.1b. Okey, lepas bincang ni saya nak buat dalam, awak buat dalam buku tulis macam biasa. Yang tadi awak dah check 2.1a. Lepas tu awak semak, kalau ada salah buat pembetulan. Okey, nombor 1, tentukan sama ada A, 3, 5 dan 7 ialah faktor perdana bagi 30 ataupun bukan. Okey. Okey, tengok A. Dia bagi nombor 30. Adakah 3, 5, 7 adalah faktor perdana bagi 30? Okey, ambil 30, awak bahagi dengan 3. Kalau tengok nombor 3, 5 dengan 7 memang faktor perdana. Memang nombor perdana. Jadi awak bahagi. Boleh tak? Bila awak bahagi, awak dapat nombor bulat. Itu, awak buat 3 titik bertindih ni maksud dia. Oleh itu. Oleh itu, 3 adalah faktor perdana bagi 30. Ni awak ambil 30, awak bahagi dengan nombor 5. Bila awak bahagi dengan nombor 5, awak dapat 6. Jadi dapat nombor bulat kan? Dia ada faktor lah. Jadi 5 nombor perdana kan? Adalah faktor perdana. Sebab dia nombor perdana, dia jadi faktor perdana bagi 30. Okey, kemudian nombor 7. 30 bahagi 7. Bila awak ambil kalkulator, awak bahagi 30 bahagi 7, awak akan dapat nombor 4.2857. Okey. Jadi oleh itu 7 ada bukan 7 bukan faktor perdana bagi 30. Dia nombor perdana tapi dia bukan faktor bagi 30. Okey, jadi dia bukan faktor perdana bagi 30. Okey, sebab soalan dia tanya faktor perdana ke tak. Okey, untuk B, soalan dia tanya pula 3, 5 dan 9 ialah faktor perdana bagi 54 atau bukan. Jadi kita ambil 54 bahagi dengan 3. Ambil kalkulator, 54 bahagi 3 dapat 18. Nombor bulat kan? 3 adalah nombor perdana kan? Jadi oleh itu 3 adalah faktor perdana bagi 54. Kemudian 54 bahagi dengan berapa pula nombor? Dia bagi nombor 5. 5 nombor perdana kan? Okey, kita tengok boleh bahagi tak? 54 bahagi 5 dapat nombor 10.8. Oleh itu 5 bukan adalah. Okey. 5 bukan faktor perdana bagi 54. Bukan
Nampak ni, bukan. Okey. Kemudian 54 bahagi 9 pula dia tanya. 9 tu nombor perdana ke tak? 9 bukan nombor perdana. Okey. Awak buat oleh itu 9 adalah faktor. Tulisan ni tak elok pula. Sekejap. Adalah faktor bagi 54. Tetapi 9 bukan faktor perdana bagi 54. Okey. Faham ah? Ia adalah faktor tapi bukan faktor perdana. Okey, faktor tu maksud dia nombor, sebab 9 tu bukan nombor 9 bukan nombor perdana. 9 bukan nombor perdana. Jadi dia tak boleh jadi faktor perdana lah. Okey. Itu nombor 1. Nombor 1 A, B. Okey, kita tengok nombor 2 pula. Okey, nombor 2. Senaraikan semua faktor perdana bagi setiap nombor yang berikut. Okey, mula-mula kita senaraikan faktor dia dulu. Macam mana kita nak senaraikan faktor dia? Macam biasa kita buat macam tadilah. 36. Okey. Saya buat cepat lah. 1 darab 36. 2 darab 18. 3 darab 12. 4 darab 9. 6 darab 6. Okey. Bila 6 darab 6 ni maksud dia dia ambil satu je, tak ada ambil dua-dua. Habis dah kan? Dekat tu. Jadi faktor dia ialah faktor 36. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 dan 36. Okey. Saya kata ada tadi 6 tak boleh ambil 2 kali. Okey. Jadi soalan dia nak menjadi faktor perdana bagi 36 ialah, okey, awak ambil, awak bulatkan start daripada 2. 1 bukan nombor perdana kan? Nombor 3. Ada lagi tak? Tak boleh. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Sebab dia bukan nombor perdana. Jadi kita ambil faktor perdana bagi 36 ialah 2 dan 3. Okey. Okey, nombor 2B. Nombor 2B 48. 48. Macam tadi kita dah buat kan? 1 darab 48. 2 darab 24. 3 darab apa kan tadi? Saya pun dah lupa dah. Cepat sangat kan? 3 darab 16. 4 darab 12. Okey, 4, 5, 6. 6 darab 8. Okey, habis dah. Jadi faktor 48. Senaraikan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 dan 48. Okey,
Okey, bila awak perhatikan ni nombor genap, ni nombor genap, nombor genap, nombor genap, nombor genap, nombor genap, nombor genap dan nombor genap. Okey, kalau faktor perdana nombor perdana satu sahaja yang genap iaitu 2. Jadi 2 adalah nombor perdana, 3 adalah nombor perdana. Yang lain bukan nombor perdana sebab semua nombor genap. Jadi bukan nombor perdana. Jadi awak kena tulis balik faktor perdana bagi 48 ialah 2 dan 3 juga. Okey. Okey, untuk C dengan D. Okey. Saya padam ni dulu. Sekejap. Saya padam ni. Okey, kita tengok C. Nombor dia ialah 58. Jadi, kita senaraikanlah. 1 darab 58. 2 darab 29. Okey, 3. Kita tengok 58. Tak boleh, 3 tak boleh, 4. Tak boleh, 5 tak boleh, 6. Tak boleh, 7. 8. 9 tak boleh, semua tak boleh. Jadi, faktor perdana dia ialah 2 dengan 29. Jadi, senaraikanlah. Faktor perdana. Awak kena ingat nombor perdana. Bagi 58 ialah 2 dan 29. Okey. Dan akhir sekali nombor 99. 1 darab 99. 2 tak boleh, 3 darab 33. 4, 5, 6, 7, 8. 99 boleh bagi berapa? Tak boleh dah. 11. Okey, 9 darab 11. Dekat tu je. Okey, jadi nombor perdananya ialah 3, 11. Okey, hal lain tak boleh dah. Sebab 9 bukan nombor perdana. Jadi awak kena ingat nombor perdana tu apa? Faktor perdana bagi 99 ialah 3 dan 11. Okey. Okey. Macam mana kita nak buat nombor 3 pula? Okey, yang ni kita dah habis. Okey, tengok nombor 3 pula. Clear yang ni dulu. Okey. Ungkapkan setiap nombor yang berikut dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey, maksud pemfaktoran perdana, awak tengok muka surat 33. Awak tengok muka surat 33. Ada kat situ tulis, suatu nombor boleh diungkap dalam bentuk pemfaktoran perdana dengan keadaan nombor itu ditulis sebagai hasil darab faktor perdananya. Okey, contoh dia bagi kat sini. Awak tengok contoh kat sini 18. Jadi adalah hasil darab faktor perdana, nombor perdana dia. 2 darab 3, 6. 6 darab 3, 18. Semua ni adalah nombor perdana. Ni nombor perdana, ni nombor perdana. Ini adalah kaedah pemfaktoran. Kaedah pemfaktoran perdana.
Saya takut ada soalan Faizal pula. Okey. Okey. Okey, kita tengok soalan nombor 3A. Ni nombor 3A. Nombor 3A. Ungkapkan setiap nombor yang berikut dalam bentuk pemfaktoran perdana. 42. Okey, sebelum tu kita bahagilah dulu. Kita buat pembahagian berulang. Mula-mula kita bahagi dengan 2. 42 bahagi 2 dapat 21. 21 bahagi 3. 21 bahagi 3 dapat 7. Okey, lepas tu habislah. Sebab ni nombor perdana, ni nombor perdana, ni nombor perdana. Jadi, pemfaktoran perdana, kita ambil ni kita tulis belah sini. Pemfaktoran perdana bagi 42 ialah 2 darab 3 darab 7. Kalau awak tak percaya, awak ambil kalkulator. Awak darab balik 2 darab 3, 6. 6 darab 7 dapat 42. Okey, untuk B pula. B dia bagi 96. Jadi ambil 96 bahagi pendek berulang ni. Mula bahagi dengan 2. 96 bahagi 2 dapat 48. Kemudian bahagi 2 lagi dapat 24. Kemudian bahagi 2 lagi. Guna nombor yang paling rendah ni. 2 dengan 3, 5 tu. Okey. Dapat 12. Bahagi 2 lagi dapat 6. Bahagi 2 lagi dapat 3. Lepas tu habis dah. Tak boleh dah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 96 adalah hasil darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. Berapa 2 ni? 3, 5. 5, 2. Darab 2 dan last sekali darab 3. Okey. Betul tak? Ambil 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 3. Dapat 96. Betul. Okey. Okey, kemudian kita tengok pula soalan C. 3C. Nombor 120. 120 bahagi 2 dapat 60. Bahagi 2 dapat 30. Bahagi 2 dapat 15. Okey. Kemudian nak bagi 2 tak boleh sebab 15 ganjil. Bahagi 3 dapat 5. 15 bahagi 3 dapat 5. Kemudian bahagi 5. Tak boleh lah. Tak payah kan? Tak payah sebab kita dah ada yang ni dan yang ni. Jadi 120 adalah hasil darab 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 5. Itu adalah pemfaktoran perdana. Betul tak? 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 5. 120. Betul. Okey. Cek balik. Jadikan tabiat kita cek balik. Kita cek balik kerja kita. Dan last sekali 135. 135 bukan nombor genap. Jadi kita bahagi dengan 5. Kita ambil bahagi dengan 5. Okey, bahagi dengan 5. Jadi 135 bahagi 5 dapat 27. Kalau pun 135 bahagi 3. Okey, ambil bahagi 3 dulu. Bahagi 3. Dapat 45.
Kemudian bahagi lagi dengan 3. Dapat 15. Bahagi lagi dengan 3. Dapat 5. Habislah. Jadi 135 adalah hasil darab 3 darab 3 darab 3 darab 5. Okey, biasanya kita akan susun nombor yang paling kecil pada nombor yang paling besar. Kalau awak tercampur-campur pun tak apa. Tapi mesti nombor perdana, nombor perdana, nombor perdana, nombor perdana. Baru kita panggil pemfaktoran perdana. Okey, habis dah tajuk nombor perdana, pemfaktoran perdana. Nanti saya akan ajak apa dia faktor sepunya pula. Okey.